Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam 10 Ramadan, salam sejahtera kepada semua yang melihat dan menonton siri kedua teknologi industri 4.0 bertajuk 11 Trust Teknologi. Program ini, bicara ilmu ini telah dibawa oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan siri ini merupakan siri kedua. Kita telah ada siri pertama pada 14 Mei hari itu. Sesiapa yang agak tertinggal boleh tonton semula di Facebook Institut Koperasi Malaysia ataupun YouTube Institut Koperasi Malaysia. Maaf saya agak terlambat sikit, ada technical error. Okay. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang lebih detail tentang apakah dia 11 trust teknologi dalam industri 4.0. So program ini ataupun bual bicara ni kita lebih kepada nak membawa koperasi ke arah pendigitalan ataupun dipanggil koperasi secara digital. Okey, dalam saya ungkap balik yang lama sedikit, dalam industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, apakah beza di antaranya? So di antaranya adalah pertama yang paling senang adalah perbezaan di antara kerja yang kita buat seharian. So kalau antara 1.0, 2.0 kita buat cara betul. Memang kita buat cara betul. Tetapi antara 3 dan 4.0 ni kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Maknanya kita buat doing the right things. Okay? Tidak lagi lah kita keluar buat kerja macam tak berapa nak mendapat kebaikan daripada kerja yang kita buat. Kadang-kadang kita buat kerja itu kita buat je tapi tak tahu apa kebaikan dia, apakah impact dia pada kerja akan datang. Jadi dalam konteks industri 4.0 ni dia panggil cyber physical system ataupun dia panggil Internet of Things, dan yang paling penting adalah dia panggil smart technologies. Yang inilah elemen-elemen artificial intelligence, kepintaran buatan dipanggil artificial intelligence ni diselitkan di dalam industri 4.0. Dan apakah dia? Secara ayatnya, saya dah terangkan hari itu, secara ayatnya adalah data dalam bentuk digital ataupun information, dia exchange, kemudian di capture dalam bentuk real time ataupun masa yang real, masa yang tepat, dan juga kita menggunakan kaedah teknologi dalam bentuk environment cyber physical system. So apa kebaikan dia dalam industri 4.0 ni? Dia bagi 4 antaranya risiko, kita kurangkan risiko kita berkurangan bila kita menggunakan teknologi ini. Sebab apa? Sebab data yang kita ambil itu kita dah boleh guna data itu untuk kita buat forecast ataupun kita buat dia panggil analytic descriptive ataupun predictive analytic. Itu saya akan bincangkan dalam sesi yang akan datang. Kemudian kita fikir, kita nampak yang dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni, kita terpaksa memegang ataupun mengawal kita punya pelanggan. So pelanggan-pelanggan kita ni macam mana kita nak tahu di mana dia berada? Kalau dulu kita berurusan secara digital, secara analog ataupun secara lama kita berdepan dengan mereka face to face. Tapi dengan secara yang sebabkan oleh pandemik ataupun COVID-19 ni, kita dah terpaksa menggunakan konsep digitalization. Kita buat pembelian secara online. So saya dah pernah terangkan hari itu. Okay? So jadi ke sini kita nak creating the trust. Kita nak meyakinkan semula pelanggan kita yang bahawa kita ni masih wujud. Okay. Yang ketiga tentang improving the quality. So dengan bantuan teknologi industri 4.0 ni, insya-Allah kita akan tingkatkan kualiti. Kalau dulu kita buat kerja betul, sekarang ni kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Dan yang paling penting, kita meningkatkan produktiviti. So untuk pengetahuan semua, kalau kita melihat laporan produktiviti Malaysia oleh Malaysian Productivity Corporation, kita berada pada landasan yang tidak baik ketika ini. So kita perlu melonjakkan produktiviti kita dalam bentuk apa sekalipun, dalam bentuk services, dalam bentuk pembuatan, dalam bentuk sekali apapun, supaya kita at par dengan negara-negara membangun yang lain. Okey. Jadi kalau kita lihat apakah dia kegunaan industri 4.0, kegunaan industri 4.0 ni memang banyak. Bukan setakat pada pembuatan, tetapi kita buat kepada agriculture. Nanti kalau ada masa, insya-Allah pada sesi akan datang, kita pasal Internet of Things, saya akan lebih cenderung kepada agriculture. Kemudian kita lihat education. Ketika ini pun kita sedang secara live, secara menggunakan webinar dan menggunakan aplikasi Zoom, dan saya live kepada Facebook.
Okey, dan semua orang dapat. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang di invitation saja dapat. Tetapi bila dengan adanya teknologi sekarang ini, satu dunia sama ada di mana-mana sahaja. Pergilah ke Facebook Institute Koperasi Malaysia, dah boleh melihat secara live. Cuma kita tak dapat bersemuka lah. Cuma kita bersemuka secara fizikal. Tetapi yang penting adalah informasi itu. Itu saya kata tadi tentang konsep industri 4.0 ni, data dan informasi sangat-sangat utama. Okey. Dan kita juga menggunakan industri Internet of Things industri 4.0 ni dalam smart city di mana banyak kegunaan Internet of Things. Projek yang saya usahakan bersama beberapa rakan-rakan lain di dalam di Malaysia ni, contohnya antaranya adalah di Langkawi, antaranya di Bandar Selatan di Iskandar. Okey. Dan yang paling memberi kesan ketika ini dalam kes pandemik ini adalah tourism. So bagaimanakah tourism ni boleh bangun semula dengan penggunaan teknologi digital tadi ni ataupun penggunaan industri 4.0. So saya lihat banyak di dalam web sekarang ini dia sibuk membuat promosi. Okey, sebab tourism ni dia perlukan promosi. So ada yang buat promosi secara virtual. Dia ambil video, dia ambil gambar, dia jadikan 3D dan dia walk through. Kira macam kalau dulu zaman-zaman saya panggil second life. Okay? Kita ni sekarang ni berada pada first life. So second life kita ni, kita keluar daripada kampung kita ni, kita pergi ke tempat yang lain. So mungkin kita dah kena buat yang itu. Tourism dah kena perbanyakkan promosi ketika ini. Tidak boleh tunggu sehingga pandemik ni become kosong. Tidak. Sekarang ni dah perlu buat dah. Tapi secara apa? Secara digital. So kita boleh outreach kepada setiap pelosok di dalam dunia ini. Okay? Dan yang paling penting adalah services. So, kita kedua, kalau dulu kita melihat industri 4.0 ni hanya fokus kepada manufacturing, tetapi tidak. Dia bukan fokus, tapi dia boleh digunakan untuk semua industri, bukan saja manufacturing. Okay? Seperti apa? Seperti accounting, human resource, water industry, food industry dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, teras ataupun 11 teras teknologi yang saya akan bentangkan, bukan semua kita pakai, tidak. Kita perlu memilih, tengok pada kesesuaian tempat kita bekerja. Sebab tu saya cakap sini, human are at the center. Okay? Kita di tengah-tengah. Di sebelah kanan kita adalah proses ataupun kehidupan harian kita dan sebelah kiri kita adalah teknologi. Jadi kita perlu memilih teknologi yang bersesuaian untuk membantu kita menyelesaikan masalah kerja-kerja seharian kita. Itu yang paling penting. Okey. So bukan dia menukar ataupun mengambil alih tugasan harian seseorang itu. Ini yang mitos kalau saya selalu buat talk ataupun kelas saya, semua orang ingat teknologi ini akan mengambil alih tugasan. Tidak. Nanti saya akan explainkan kenapa. Dan dalam prinsipal industri 4.0, ini sangat-sangat penting. Kalau orang tanya apa itu prinsipal industri 4.0, yang pertama dia bercerita pasal interoperability. Kita berinteraksi dengan teknologi. Contohlah macam handphone kita menggunakan handphone untuk berinteraksi dengan, katalah saya ada satu IoT, Internet of Things, saya nak on saya punya lampu, saya menggunakan handphone saya dan saya tahu berapa lama lampu saya terbuka. Contoh macam tu. Okey, kemudian kita cerita pasal data. Data ni transparent. Bukan kita share data dengan semua orang, tidak. Ini polisi. Nanti sesi akhir saya akan beritahu bagaimana kita nak menentukan polisi. Okay, dalam transparansi data ni, kita memberi data kepada kalangan kita, bukan kepada orang luar. Tidak. Okay? Dan mungkin orang fikir bila kita data transparent ni, orang kata, nanti ada masalah isu security. Tidak. Okay? Itu kita kena faham. Kemudian yang ketiga, pasal technical assistant. So kita menggunakan teknologi sebagai pembantu kita dalam menjalankan tugas harian kita. Dan yang terakhir adalah decentralization. Ini yang sangat penting. Dia daripada data tadi, kita boleh berbincang di antara kita secara virtual pun boleh, dan finally kita buat decision ataupun kita buat keputusan, dan keputusan ini akan diguna oleh teknologi tadi untuk menjalankan tugasan dia. Itu saya akan explain detail. Jadi, sekarang ni kita pergi kepada apakah dia 11 teras teknologi yang kita ada. Okay, kalau kita lihat di skrin, kita ada augmented reality, kita ada Internet of Things, kita ada autonomous robot, kita ada system integration, kita ada big data analytics,
kita ada simulation, kita ada cyber security yang mana orang takut sekarang ni, dan kita ada cloud computing, dan finally kita ada additive manufacturing. So ini adalah 9 teras utama industri forward atau industri 4.0. Tetapi di Malaysia kita menggunakan industri forward. Industri forward ni dibangunkan oleh MITI, Ministry of International Trade Industry. So kita tambah dalam industri forward, tambah lagi 2 pillars teknologi, iaitu advanced materials dan juga artificial intelligence. Okay? Jadi kalau kita lihat sekarang ni di Malaysia kita ada 11. Kita ada 11. Dan kena faham bahawa setiap teknologi ni dia tidak statik, dia dynamic. Okay, contoh macam saya kata Internet of Things. Sekarang ni dah ada IIoT, Industrial Internet of Things. Ada yang panggil multimedia Internet of Things dan macam-macam lagi. Okay, so permulaan ni kita melihat sebagai 9 pillars ataupun 11 pillars dalam industri forward ni sebagai teknologi. Seperti mana yang saya cakap tadi, dia tidak statik dan dia dynamic, dan terpulang kepada kita untuk memilih mana yang sesuai. Nanti saya akan bagi dalam sesi hari ini, saya akan sentuh kepada autonomous robot, saya akan sentuh kepada system integration, dan sedikit saya akan sentuh kepada additive manufacturing. Nanti sesi yang akan datang, kita akan sambung lagi. Okey, sebab kita diberi masa selama 30 minit. Saya akan lewatkan sikit sebab saya terlewat tadi ada masalah internet connection. Okey. Jadi kita sentuh pada robotik. Ini yang orang takut. Tapi saya pun tidak salahkan mereka yang tidak memahami apa itu industri 4.0 sebab salahnya kita sebab bila kita buat iklan tentang industri 4.0, kita meletakkan gambar robotik di belakang. Jadi bila mentaliti kita berfikir industri 4.0 adalah industri robotik. Tidak. Macam saya cakap tadi dalam teras teknologi tadi, robotik hanya adalah satu daripada elemen. Ada banyak lagi elemen teknologi ataupun key technologies dalam industri 4.0. So nampak ya? So kita sentuh sedikit pasal robotik. So kenapa kita pakai robotik? Kenapa tak nak pakai orang? Okey, kita lihat. Robotik ni, sebenarnya robotik ni telah wujud lama. Dalam, kalau tidak silap saya, dalam industri 2.0 lagi dah wujud robotik. Tapi cuma tak diketengahkan. Itu cuma dalam manufacturing ataupun dalam pembuatan. Kita menggunakan teknologi untuk buat kerja-kerja apa? Kerja-kerja 3D. Antaranya kerja-kerja yang dangerous, kerja-kerja yang difficult dan kerja-kerja yang dirty, yang kotor. Kita menggunakan robot. Sebab robot ni senang. Dia bukan senang macam mana? Maksudnya dia risiko tadi tu. Risiko. Kalau kita menggunakan orang, mungkin nyawa orang tu akan terancam. Tapi bila kita gunakan robotik ni, kita agak secure dari segi orang tadi tu. Tetapi sebenarnya bukan robot tu mengambil alih kerja orang tu, tidak. Orang yang sepatutnya buat kerja tu sekarang ni mengawal robot tu. Itu tujuan dia. Itu dia panggil collaborative robot. Nanti saya akan explain. Dan ada juga orang menggunakan robot ni untuk membantu mereka yang buat kerja-kerja repetitif. Kerja-kerja repetitif. Contoh, kerja-kerja yang berulang. Takkan orang tu nak buat benda tu je hari-hari. Jadi fikirkan cara yang baik. Macam mana orang tu nak meningkatkan skills dia. Okay? So kerja-kerja yang tugasan harian-harian ni ataupun repetitive work ni diambil oleh robot. Robot tak pernah kenal penat sebab apa yang dia buat adalah apa yang kita programkan kepada dia. Kalau tanpa kita, tak ada robot. Bukan tak ada robot, tak ada kita, tidak. Tanpa kita, robot tidak ada. Wujudnya robot sebab kita. Okay. Jadi kalau kita tengok satu konsep industri robot. So industri robot, kalau kita ambil dalam slide saya ni, saya tunjuk bagaimana sebuah kilang kereta. Dia nak buat welding. So untuk pengetahuan, dalam kereta ni, dia ada berapa ribu spots welding sebab nak cantumkan antara plate besi dengan plate besi. Ini pengalaman saya dalam kilang manufacturing. So sangat-sangat kritikal. Tapi kadang-kadang, satu ketika kita termiss ataupun tak buat satu spot. Sebab apa? Sebab yang buat kerja sebelum ni adalah manusia. Sebab manusia tidak diprogram. Manusia diajar. Manusia diajar ikut pada SOP, Standard Operating Procedures yang ada pada stesen tu, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi kita ada satu ketika kita akan jadi lemah bila apa? Bila time lepas makan, bila time and change, macam ada moody sikit, kita miss.
Tapi bila bila dalam kereta, bila kita dah pasang semua, ada satu spot yang miss. Berapa kritikalnya ketika itu. Ini yang menjadikan produk-produk keluaran kita ni agak kritikal sebab kualiti tidak dipatuhi. Jadi, saya tak langsung menggunakan robot. Dan sekarang ni kalau kita lihat banyak industri-industri otomotif sama ada besar, kecil ataupun subkon ataupun syarikat-syarikat yang lain banyak menggunakan robot arm industrial robot. So sebab industrial robot ni telah diprogram seawal sebelum itu untuk melakukan tugas-tugas harian. Jadi pekerja tadi itu dia tidak buat apa? Dia bukan tengok saja dan dia tidak di bawah kerja, tidak. Dia ada buat kerja-kerja yang lain. Okay, itu dipanggil industrial robot. Dan ada lagi robot dia panggil commercial robot. Commercial robot ni macam kalau kita lihat sekarang ni sebabkan oleh social distancing, negara-negara lain membangun yang lain telah banyak menggunakan commercial robot. Contohnya kalau kita pergi di Korea, di Japan ada robot, di airport dah ada robot, tanya kita where you want to go dan sebagainya. So kita tekan button kat situ, dia bawa kita, dia tunjukkan jalan kita dan sebagainya. So this is commercial robot. Dan juga kalau kita lihat robot-robot pembersihan yang di pasar raya dan sebagainya. So tidak lagi dah orang nak bawa ada orang pekerja asing duduk dalam tu bawa mesin tu dan berjalan sama. So mungkin satu ketika nanti kita ada local people ataupun orang tempatan kita menggunakan handphone ataupun menggunakan remote control, duduk dekat satu tempat, tengok macam mana dia bergerak dan control kalau ada orang ke apa ke dan sebagainya. So yang bagusnya adalah dia dapat apa? Dia dapat tahu berapa keluasan yang dia telah buat dalam tempoh beberapa minit. Ini data. Ini data yang perlu kita capture. Jadi dekat sini kita tahu bagaimana kita nak memulakan kerja dia akan datang. So tengok kawasan ni kita dah habis ni, kawasan ni kita dah habis ni. So dia memerlukan sekian. Jadi kita dah boleh predict sebagai manajemen operasi bangunan kita dah boleh agak. Oh kalau kawasan ni kita perlukan bersih lebih kurang dalam 10 minit. Kita dah boleh agak. Itu dia panggil prediktif. Okey, ini yang sangat penting. Dan yang paling dan kepada industri 4.0 ni dia dipanggil collaborative robot. So collaborative robot ni dia lebih bijak sebab kebanyakan ciri-ciri intelligence, artificial intelligence, IoT semua ada dalam ni. Yang tiga ni pun ada, yang commercial robot pun ada, tapi dia lebih cenderung kepada collaborative robot. So kalau tengok collaborative robot ni, kita dengan robot ni dah jadi macam kawan. Itu dia panggil collaborative robot. So kalau di dunia kita gunakan industri 4.0, tapi di Jepun telah menggunakan teknologi Society 5.0. Apakah dia Society 5.0? Adalah society di mana society ataupun komuniti di Jepun telah berinteraksi dengan robot. Itu dah sampai level atas. Tapi tak apa, kita tak kisah. Biarkan mereka dulu. Kita lebih kepada industri 4.0. Sebab ini yang kita tengok. So, this is di antara robot-robot yang telah berada di Malaysia ataupun di dunia sekarang ni. Okay. Disebabkan oleh pandemik. Kalau tengok gambar saya ni, slide saya ni, macam macam anjing. So ini robot telah digunakan oleh Singapura. So dia mengawal orang awam supaya social distancing. So dia tengok dalam depan tu ada kamera. So atas pun ada kamera, dia scan through all the areas. Kalau tengok ada dia buat calculation kalau ada objek human dengan dekat sini dengan objek human dekat sini tidak melebihi 1 meter ataupun 3 meter, maka dia akan keluar arahan. Please distance yourself. Macam itulah contohnya. Tapi tak kurang hebatnya Malaysia. Tengok Malaysia pun ada juga. So sekarang di Malaysia UIAM menggunakan robot untuk pergi ke mereka yang ada jangkitan virus di dalam hospital. So robot tu pergi dan melihat, robot tu akan bercakap dengan dengan pesakit, ambil temperature, bagi arahan dan sebagainya. So arahan ni semua telah dibuat sebelum itu. Okey, dibuat sebelum itu atas nasihat doktor. So engineers yang buat all the robot ni memasukkan saja data-data ni. So dulu kita tak nampak robot ni ada kat hospital, tapi sekarang ni disebabkan oleh pandemik kita nampak kewujudan robot-robot ni. Okey, so saya mengharapkan agar penggunaan robot-robot ni berleluasa supaya nampak
Malaysia ni lebih maju satu. Nampak Malaysia ni ada teknologi ni. Okay? So, tak kurang juga dengan rakan saya, Dr. Hanafiah, dia memperkenalkan satu robot, dia panggil humanoid robot besi Malaysia. Dia panggil ADAM. Apa itu ADAM? ADAM adalah Advanced Development Autonomous Machine, ADAM. So sangat menarik sebab Dr. Hanafiah ni pun memang seorang dia CEO kepada Robopreneurs Sedia Berhad, berada di Cyberjaya. So saya ada buat sesi dialog dengan dia hari itu. Boleh lihatlah dekat YouTube, sesi sembang santai teknologi. Saya rasa versi yang keempat ke lima. Okay? So kita ada kekuatan teknologi. Jadi jangan risau kalau kita nak implement industri 4.0. Local people is good enough to have orang kata apa ni to have this industry 4.0 technology move. So percayalah yang kita ataupun Malaysia ada pada landasan yang bagus, cuma beri peluang pada mereka-mereka ini supaya memperkenalkan teknologi yang mereka ada, memperkenalkan skill yang mereka ada dalam membantu siapa saja. So mungkin dalam koperasi kita tengok mungkin koperasi yang agak berjaya mungkin boleh menggunakan robot dalam tourism industri, pergi dekat menyambut tetamu contohnya. Jadi penyambut tamu bukan kita hindarkan dia, tidak. Kita minta dia buat kerja-kerja yang lain yang lebih kepada human touch, yang lebih kepada perasaan, yang lebih kepada membantu menyelesaikan masalah. Macam robot ni dia punya perasaan ni di-input oleh kita. Kalau kita tak input all the information, dia tak akan jadi, dia akan jadi flat saja. Itu beza je. Tapi Adam ni dia lebih humanoid. Dia mungkin ada peratusan peratusan human ataupun manusia ni ada sikit dalam tu. Mungkin kita boleh challenge dengan Sofia. Sofia di Arab Saudi. Sofia di Arab Saudi ini robot yang pertama dapat sijil beranak di Arab Saudi. So mungkin Adam harap pulih mungkin dapat juga sijil beranak di Malaysia. Okay. So this is what we have. So cerita pasal robot, sekarang kita pergi kepada system integration. So macam saya pernah cakap itu, zaman pandemik ni ataupun zaman dalam keadaan kita macam ni, koperasi perlu lihat balik semula. Bagaimanakah proses kerja dia daripada A sehingga ke Z. So adakah kerja A dan kerja Z ni berintegrasi antara satu sama lain? Adakah diwujudkan sistem integration di antara satu sama lain? Okay, kalau kita tengok proses yang ada sekarang ni, dia banyak linear, dia flat. Okay? Kita tak boleh nak capai antara proses A dengan proses B dengan proses C sebab individually telah dipegang oleh orang-orang yang berkenaan. Tapi apa perlu kita buat? Contohnya, kita perlu buat digital supply chain. Kita perlu ada satu centralized center ataupun centralized area. Dan semua data-data ini kita akan masuk ke dalam ini. Dan kita akan ada dashboard. Dashboard ni macam satu paparan. Dan di mana paparan ni bukan semua orang boleh tengok, tetapi orang-orang tertentu. Itu saya cakap tadi, regulation sangat penting. So dalam menjalankan industri 4.0, antara proses-proses yang perlu ada adalah regulation. Contoh kalau macam koperasi nak menjalankan industri 4.0, regulation perlu ada. Contoh macam Institut Koperasi Malaysia nak menjalankan IKM menuju ke arah digital, perlu ada regulation. Ini sangat-sangat penting. So kalau kita lihat pada digital supply chain tadi, so apa digital supply chain yang boleh bantu kita? Kita dengan satu button ataupun satu skrin di depan kita, kita dah boleh melihat apa yang berlaku pada proses A, apa yang berlaku pada proses B, apa yang berlaku pada proses C. Jadi senang dan kita buat pekerjaan dengan lebih cepat dan dengan cara yang betul. Ini dipanggil system integration. So di antara contoh system integration. So cuba kalau kita lihat satu lagi di sini. Ini saya suka bagi contoh. Contoh ni macam kadang-kadang kalau kita beli makanan ataupun pack, contohnya serbuk kurma lah macam ni. Saya patut tutup nama syarikat. Saya tak mau tunjuk nama syarikat lah. So contoh serbuk kurma. So kita beli sebab serbuk kurma ni semua orang ada buat. Ada jenama A, ada jenama B, ada jenama C. Banyak sangat yang buat. Tapi apakah signifikan, apakah bezanya serbuk kurma yang ini dengan serbuk kurma yang lain? Apa beza dia? Ini yang kita perlu tingkatkan kita punya
quality ataupun bagaimana kita nak retain old customer dan kita nak cari customer baru. Saya bagi contoh. Macam ni dia tulis resepi kurma, bahan-bahannya adalah bla 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 bla, dan kemudian cara masak bla 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 bla. Masih lagi cara analog. Dan kalau kita tengok dekat sini, space yang dia guna tu, kosong sana, kosong sini dan kosong sini. Jadi ruang serbuk kurma tu, ruang bungkusan tu jadi besar. Sebabkan apa? Sebab nak letak teks-teks tadi. Jadi dekat sini, kos dia bertambah. Apa perlu kita buat? Senang. Pertama, kita buat QR code. Okay? So QR code, kita letak satu QR code dekat situ. Simple, QR code ni free. Kalau siapa-siapa yang rasa macam tak reti nak buat QR code, bolehlah rujuk kepada Institut Koperasi Malaysia. Mungkin kita boleh buat webinar satu lagi. Institut Koperasi Malaysia boleh buat webinar satu, cara nak buat QR code. Contoh. Okey. Kemudian bila orang scan the QR code, apa dia buat? Dia akan dapat video yang ada dalam YouTube. Cara-cara memasak kurma ataupun kurma ayam menggunakan serbuk tadi tu. Ingat tak sesi yang pertama saya ada buat Sugu Pavitra tu? Dia pun dapat liputan daripada Perdana Menteri kita. Sangat bagus ya. Sebab tu ramailah orang sponsor. Kari ni ada sponsor, Samsung ada sponsor, macam-macam ada orang sponsor. Okay, so this is one thing. So dekat situ pun kita tahu berapa ramai yang suka serbuk kita. Sebab apa? Sebab dekat dalam YouTube ni kita ada macam ni, ada lebih kurang 452,000 views yang orang dah tengok. Jadi dekat sini kita dah boleh buat satu prediction mengatakan serbuk kurma kita ni mendapat liputan. What's next? What's next? Jadi nextnya kita perlu apa? Perlu buat benda yang lebih menarik. So nama sekarang dah ada. So YouTube ni pula, kalau kita jual saja serbuk kurma ni hanya kawasan tertentu sahaja. Tapi bila YouTube ni, dia boleh merangkumi ke seluruh pelosok dunia. Nampak? Okey? Jadi nak buat YouTube channel pun tak susah. Nak buat video, saya rasa Institut Koperasi Malaysia juga telah menganjurkan kursus-kursus video. Mungkin siapa yang tidak ada ketiga itu mungkin boleh request lagi sekali. Mungkin boleh buat secara webinar, tak tahu. Okey. Kemudian YouTube channel nak buat sangat-sangat mudah, tidak susah, tidak perlu 1 sen pun. Ini saya cakap tadi, cuma kena bayar internet connection saja. Nah, ini saya cakap tadi teknologi yang percuma. Jadi mungkin kalau kooperator ataupun usahawan-usahawan berlandaskan koperasi yang ada produk-produk sebegini, buatlah. Tak susah mana pun. Okey, mungkin habiskan dulu stok label yang lama untuk beralih ke era baru ni, banyakkanlah QR code sebegini. Saya ada beli satu madu daripada Bulgaria, tetapi saya beli di farmasi. Simple, dia letak satu QR code. Sebab apa? Sebab dengan orang scan QR code ni nak tahu genuinity of madu. Untuk mengetahui semua, dekat Malaysia hanya 23% dia madu yang tulen. Jadi macam mana kita nak buat madu supaya customer yakin yang kita punya madu ni adalah madu-madu yang tulen. So beginilah caranya, di antaranya. So dekat sini kita nampak sistem berintegrasi di antara produk kita, di antara QR code kita, di antara YouTube channel kita. So data-data ni semua kita akan simpan dalam dashboard. So ada orang yang key in ataupun ada sistem yang akan detect. Sekarang ni kita buka je dashboard kita, kita dah ada 452,000. Besok kita buka ada 1 juta. Oh, nampak. Jadi sales akan buat lebih banyak study. So chef akan buat lebih banyak innovation idea. This is how dia move dari satu tempat ke tempat. So begitulah sistem integration. Dan yang ketiga, kita lihat daripada additive manufacturing. So additive manufacturing ni kalau ikut nama dia tu macam agak menakutkan, manufacturing. Tapi sebenarnya dia ringkas dia adalah 3D printer. So kalau kita lihat dalam kes pandemik baru-baru ni, banyak orang-orang yang melakukan 3D printer membuat face shield. Kalau kita hantar di kedai, kalau kita hantar di kilang nak kena buat mold, kilang nak kena buat macam-macam. Jadi isu dekat situ adalah kita lambat. Jadi dengan adanya bantuan 3D printer, kita membuat kerja dengan lebih cepat. Okey. Oh, skrin tak berubah ya? Sebentar.
Ada masalah teknikal, skrin tak ubah. Ada masalah teknikal, skrin tak ubah. Hmm. Okey. Okey, tadi ada masalah sikit tentang skrin tak ubah. Saya rasa saya terpause share tadi. So audio kita dengar, cuma kita tak dapat dengar, tak dapat tengok apa nama ni, so called dipanggil skrin tu lah. Jadi tak apa, saya extra sikit. Kita punya ni, kita macam ulang balik lah ya. Semua okey dah? Skrin okey dah? Alright, terima kasih Cik Mazlan. So saya ulang balik lah ya, saya ulang balik. Minta maaf sama-sama sebab saya terpause share screen tadi. Okey, so secara tak langsung kita ulang balik apakah dia teknologi industri 4.0, ada Internet of Things, autonomous robot, system integration, big data analytic, kita ada simulation, kita ada cyber security, kita ada cloud computing, kita ada additive manufacturing dan kita ada augmented reality. Itu adalah 9 asas teknologi yang ada dalam industri 4.0 dan dia tidak dinamik, dia tidak statik dan dia adalah dinamik. Tapi dalam Malaysia kita tambah lagi dua, bermakna kita ada advanced material dan artificial intelligence. InsyaAllah saya akan sentuh ke semuanya. Kalau ada masa, saya akan sentuh ke semuanya dalam sesi-sesi yang akan datang. Okey, ini robot. Kenapa ada robot? Sebab kita perlu ada bantuan mereka untuk buat kerja-kerja seperti dangerous, difficult dan juga dirty. Dan juga kita perlu bantuan robot ni untuk buat kerja-kerja yang repetitif. Repetitif maksudnya kerja-kerja yang kita buat hari-harian, benda tu je kita buat. Jadi kita perlu bantu, kita perlu ada satu fenomena teknologi yang boleh mengambil alih tugasan kita. Jadi kerja kita tu ataupun tugasan lain tu diambil alih oleh robot dan kita buat kerja yang lain. Okay, dan kita pantau dia, bukan tidak pantau robot tu, sebab kita pantau dia, sebab yang buat robot tu adalah kita, bukan robot tu buat diri dia. Okey. Jadi saya tunjuk balik gambar tadi ini, kenapa adanya industri robot. Kalau tengok dekat kilang-kilang, macam ni contohnya kilang kereta, ada banyak spot welding yang kena buat, so tak boleh miss satu pun sebab this is quality, safety of the driver, safety of the passengers, sangat-sangat penting. Jadi kita perlu bantuan robot yang mana kita telah programkan robot ni supaya patri ataupun welding tempat-tempat yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada miss. Tidak ada miss. Kalau ada miss pun dia akan beritahu pada supervisor ataupun pada technician. Okey. Dan kita ada commercial robot. Kita ada commercial robot, contoh macam commercial robot yang macam ni, tengok comel aja. Dia ada di airport. Kadang-kadang kalau kita pergi Korea, kita pergi Japan, kita nampak dia datang kat kita, dia berhenti dan dia greet kita. Apa yang boleh dia bantu. Dan kita tekan button tu, dia akan jawab. So dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Jepun pun ada, dan bahasa Korea pun ada. Dan yang ke bawah tu kita nampak macam sedikit apa nama ni, orang biasa dekat, kalau tengok dekat shopping center, bangunan-bangunan tu ada orang bawa mini vehicle untuk cuci bangunan ataupun cuci lantai. Tapi masa akan datang di luar negara dah banyak benda-benda ni
dilakukan oleh robot ataupun dipanggil AGV, Automated Guided Vehicles. Okay? Automated Guided Vehicle ni banyak diguna pakai ketika ini. Macam contoh nak hantar barang, contoh dalam kilang, dalam kilang. So untuk pengetahuan semua, dalam kilang ni, kalau dalam warehouse ni, kita punya waste ataupun kita punya kerugian ni 60% berjalan. Jadi bila adanya robot ni, 60% tu kita dah boleh buat benda-benda lain. Okay? Dan yang penting adalah collaborative robot. So collaborative robot ni, di sinilah di mana industri 4.0 wujud dalam autonomous robot. Dia lebih bijak, dia lebih banyak artificial intelligence elements, dia ada banyak sensor-sensor dan dia ada banyak elemen-elemen teknologi di dalam collaborative robot. Dan collaborative robot ni kita berurusan dengan dia. Kita sama dia berurusan sama-sama. Okay, this is what we call collaborative robot. Kalau tengok dalam kilang ni, di sebelah sana tu orang buat kerja, tapi di sebelah sini ni robot yang buat kerja. Tapi sebenarnya siapa yang maintain robot tu? Orang tu yang maintain robot tu. So dan robot ni best part is dia dah di design ataupun dah diprogram hanya kawasan tu je dia boleh buat. Dia tak boleh buat kawasan lain. Sebab dia tak tahu, sebab yang programnya kita. Itu beza dia. So dalam kes kita seharian sekarang ni, kita nampak pandemik ni macam di Singapura, dia menggunakan apa? Dia menggunakan robot dog ni, dipanggil Lima. Okay? Dia untuk mengawal komuniti di luar, dan dia guna kamera untuk dia scan antara orang ni dengan orang ni berapa jarak dia. Kalau dia calculate jarak dia kurang daripada 1 meter atau 3 meter, dia akan announce satu announcement, dia kata please do social distance. Contohnya macam ni. Jadi polis boleh buat kerja-kerja lain. Polis dah boleh buat kerja-kerja yang lebih mencabar dan sebagainya. Okey. Dan tak kurang juga Malaysia ada UIM cipta robot untuk bantu doktor. So AGV, dipanggil ni AGV juga. Dia masuk ke sana, pergi ke pesakit ni akan ditanya oleh robot macam mana keadaan sekarang dan sebagainya. Itu bagus. So dekat sini kita dah nampak yang bahawa Malaysia ni sekarang ni dah berada pada landasan industri 4.0. Cuma tak dikembangkan. Jadi macam saya pernah cakap sebelum ini, saya cakap antara manusia, proses dengan teknologi, kita yang menentukan teknologi mana kita nak pakai bersesuaian dengan proses kita. Kalau rasa korporasi korporasi yang besar-besar, korporasi yang ada sedikit kewangan, rasa nak pakai robot, boleh pakai. Dan carilah local talents yang banyak berada di Malaysia sekarang ni. Contohnya yang paling bagus, tengok contoh ni. Perkenalkan Adam, robot humanoid versi Malaysia. So kalau kita tengok robot humanoid versi Malaysia ni dibuat oleh robotpreneurs yang berhad. Nama CEO dia Dr. Anafiah. Saya pernah ada webinar session dengan dia, pernah berdialog dengan dia tentang Adam, dipanggil Advanced Development Autonomous Machine. So benda-benda macam ni kita dah ada. So ni macam Sophia lah. Sophia yang robot pertama di Arab Saudi yang mendapat sijil lahir Arab. So mungkin Adam boleh dapat sijil lahir Malaysia kan, robot pertama. Okay. So this is more on the sophisticated dan lebih humanoid, ada sense of human dalam robot ni. Okay. So kalau kita lihat sistem integration ni kalau kita lihat sekarang ni, traditionally kita setakat linear saja, flat saja. Proses A, proses C, proses D. Tak tahu antara satu sama lain. Tidak berinteraksi antara satu sama lain. So apa perlu kita buat adalah, kita perlu tukar daripada linear types of supply chain kepada yang lebih digital. Di mana digital ni semua proses dalam SOP kita itu ataupun dalam supply chain kita itu direkod dan diletakkan di dalam satu dashboard. Dashboard ni siapa boleh tengok? CEO boleh tengok, managers boleh tengok, supervisor boleh tengok. Dan ada critical part ni hanya CEO saja boleh tengok. Ada critical part ni mungkin ada orang-orang tertentu boleh tengok. Jadi dengan adanya dashboard ataupun dia panggil system integration dashboard ini, semua data is being collaborative dan dimasukkan dalam satu dashboard dan kita dapat senang untuk trace apa sahaja masalah. Penjualan kita, orang datang berapa ramai, pekerja kita datang berapa ramai, siapa yang tak datang, berapa orang yang sakit dan sebagainya. Semua dalam satu dashboard. This is sangat-sangat penting. So ini yang dipanggil system integration. This is what we call data collection. Okay. Sebagai contoh satu yang saya beri tunjuk tadi, saya ulang balik, okay, tentang serbuk kurma. Okay. Serbuk kurma ni saya ambil contoh, dia design of the package tu okey dah. Tapi kalau kita tengok, adakah kita nak baca? Ni kalau pergi overseas tak lepas nak baca. Mungkin bahasa Malaysia. Tapi apa lagi kita tengok sini? Banyak kekurangan kat sini. So this is a traditional way of packaging. So
tidak ada integrasi dalam packaging ni, tidak ada industri forward ataupun industri 4.0 elemen dalam label ni. Apa perlu kita buat? Tambah QR code. Tambah satu QR code dalam ini, maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat, orang akan dapat scan the QR code, masuk ke YouTube. Dekat YouTube ni kita boleh tunjuk, buatlah, panggillah chef-chef yang berkenaan, panggillah chef-chef berkenaan, tunjuk bagaimana menggunakan serbuk kurma ni dalam masakan. Oh, sebab apa? Sebab ada value added dalam tu. Sebab serbuk kurma is just a serbuk kurma, tapi the value added of the recipe tu penting. So dengan secara tak langsung kita nampak ada 452,000 view. Dekat sini pengurusan dah boleh buat apa? Marketing dah boleh buat apa? Dah boleh buat satu prediction mengatakan, serbuk kurma kita ni bagus. Ramai yang minta. Sebab apa? Sebab ketika ini kompetitif sangat-sangat bisnes di luar sangat-sangat kompetitif. So kita perlu ubah kepada bentuk yang sangat-sangat digital. Dan QR code adalah percuma, YouTube channel adalah percuma. Belajarlah buat YouTube, belajarlah buat video menggunakan mobile saja. Menggunakan handphone saja dah boleh buat, dan upload pun menggunakan mobile. So saya rasa Institute Koperasi Malaysia telah menjalankan kursus-kursus ni. Tapi kalau ada permintaan mungkin boleh letak kat komen bawah tu, apa saja permintaan letak saja komen di bawah, dan mungkin akan adakan sesi-sesi yang lain. So satu, kita nampak informatif. Yang kedua, kita nampak pelanggan komen. Yang ketiga, kita boleh kecilkan size box tu. So dengan adanya QR code ni, kita boleh kecilkan size box, size packaging tu, dan lebih compact. Tidaklah kita rugi dari segi size. Sini antaranya adalah reduce the cost. Ni nampak tak? So dekat sini sangat-sangat penting. So hopefully dah habis stok label-label yang lama ni, buatlah kaedah-kaedah baru. Sebab ini saya beli satu madu daripada Bulgaria dari QR code. Saya scan QR code, dia tahu, oh, this madu adalah original. So kita yakin nak beli lagi dan nak beli lagi. Ini adalah satu lagi, kita menggunakan teknologi itu untuk meyakinkan pelanggan sedia ada dan untuk mendapat pelanggan yang baru. This is what antaranya, this is what we call system integration. Dan kalau kita tengok additive manufacturing, additive manufacturing ni, ini is about nama pun agak takut dengar additive manufacturing, tapi sebenarnya dia 3D printer. So di antaranya, saya sebenarnya dalam 3D printing ni, saya di antara orang yang ketiga di Malaysia ada 3D printer. Di samping universiti lah. So ni di antaranya, saya buat 3D printer. Menggunakan 3D printer, saya boleh buat macam ball bearing. Satu. Okay. Kemudian saya boleh buat package box ni. Saya boleh buat box ni menggunakan 3D printer. Dan masa saya buat tak lama. Sangat-sangat sekejap. So banyak lagi elemen-elemen. Saya buat kat rumah je ni. Saya memang toy saya lah benda ni. Banyak. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan kos. Satu. Yang kedua, dia sangat cepat. So kalau kita tengok kes COVID-19 sekarang ni, kita ada face shield. So kalau kita buat kat kilang nak kena buat mold. Ambil masa selama 30 hari ataupun mungkin lebih pada tu. Lepas tu nak buat testing, reject, buat mold lagi. Jadi kos nak buat mold pun dah puluh-puluh ribu. Sekarang ni 3D printer ni paling-paling murah pun kita boleh dapat RM900. Ataupun mungkin rendah pada tu, tengok pada saiz. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak beralih kepada 3D printer. So local people yang menjalankan 3D printer ni pun banyak. Kalau ada koperasi ataupun orang individu yang nakkan services daripada 3D printer di Malaysia, sila maklum kat komen di bawah. Nanti insya-Allah saya akan tengok dan saya akan bantu. Okey. Itu 3 elemen yang kita dah tadi. Pertama, autonomous robot, system integration, dan juga additive manufacturing. So ada lagi 8 yang kita belum sentuh. Jadi dengan saya tak langsung, industri 4.0 tadi, macam saya cakap, doing things right, buat kerja betul, melonjak kepada doing the right things, buat kerja betul, dan akhirnya kita adding quality into quantity. Kita masukkan elemen-elemen quality tadi dalam quantity. Kalau dulu kita buat quantity saja, elemen quality ni kita lupa. Sekarang ni sebab bisnes dah makin sangat-sangat kompetitif, kita masukkan value ataupun elemen-elemen quality dengan bantuan teknologi industri 4.0 supaya kita lebih menjadi kompetitif. So jika ada komen tentang ataupun
soalan tentang sesi hari ini, boleh nyatakan di dalam Facebook. Saya cuba tengok kalau ada. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya terlupa tertekan. Okey. Okey. Kalau ada. Okey. Kalau mungkin kalau tak ada, saya boleh habiskan di sini, dan kita boleh tengok bahawanya macam saya cakap sesi pertama itu, kita ada kuis secara pukal di sesi yang ke-6 nanti. Saya akan bagi satu link kepada kuis secara online, dan semua boleh tengok kat situ dan boleh mencuba menjawab, dan siapa yang 5 terbaik mendapat buku yang saya telah keluarkan, dan buku ni mendapat kerjasama daripada Mission Productivity Corporation tentang transformasi diri menempuh gelombang revolusi industri 4.0. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, betul-betul sebelum raya, saya rasa hari Khamis atau hari Jumaat, tentang Internet of Things. Itu sangat menarik. Itu pun satu benda yang agak sedikit technical, nampak macam technical tapi dia tidaklah technical sebab kita sebagai pengguna. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf sekali banyak-banyak pasal ada some technical error. Terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan teknologi digital menginsankan manusia. Koperasi digital melalui industri 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Ramadan, salam 10 Ramadan, semoga kita bertemu Lailatul Qadar. InsyaAllah. Amin.